Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat sambung kembali. Dan Alhamdulillah Allah masih izin untuk kita bertemu Ramadan yang ke-10 insya-Allah. Kita sudah habis, makna akan habis, sudah masuk kepada 10 pertama, 10 hari yang pertama. Semoga Allah izinkan kita untuk untuk terus berada di madrasah Ramadan ini sehinggalah tamat Ramadan ini, insya-Allah. Okey. Insya-Allah kali ini kita sambung tentang cara memastikan kita telah suci, ini penting, kita kena tahu bagaimana untuk pastikan kita suci. Okey. Yang pertamanya, ada dua cara untuk kita memastikan kita suci. Okey. Sama ada keluar cecair putih, al-qassatul bayda, dan tak semua perempuan alami ini, ada yang alami, ada yang tidak. Dan kepada kebiasaannya ialah iaitu cara yang kedua, dengan kita ambil kapas dan cek dalam faraj kita. Okey, tengok kalau kapas tu keluar putih, maka kita bersih. Okey. Seperti Ustazah dah sebut sebelum ini, kalau kita nak menentukan permulaan haid kita tak boleh cek kat dalam, kita kena tunggu dia keluar. Okey. Tetapi untuk menentukan kita bersih daripada haid, kita mesti cek kat dalam faraj, kena masukkan kapas seperti Ustazah sebut sekadar seuras jari untuk kita mengetahui sama ada kat dalam tu ada darah lagi ataupun tidak. Kadang-kadang dia tak keluar kan, bila dia tak keluar tu kita kena cek kat dalam, kalau ada lagi tu maknanya fatrah kan, kalau dah kering maknanya kita dah suci. Okey. Okey. Jadi tu dua cara yang perlu kita, maknanya antara satulah ataupun nak buat dua-dua pun tak ada masalah, untuk takkidkan bahawa kita dah suci. Kalau kita ragu-ragu, jangan mandi dulu. Kita betul suci ke tak suci. Okey. Tapi jangan kerana penyakit was-was sampai kita banyak tinggal waktu solat. Okey. Okey, seterusnya dalam slide yang ke-40 itu ada 5 nota ataupun 5 maklumat. Yang pertama, kita nak sebut apabila seseorang perempuan telah sampai umur haid, dia wajib berhenti daripada melakukan ibadah dan menjauhi segala larangan dalam tempoh haid sebaik sahaja melihat darah keluar. Sebaik sahaja. Apa dia tempoh umur haid yang paling muda? 9 mana tempoh kita kata permulaan haid 9 tahun qamariyah, takdiran. Bila sebut takdiran, Ustazah dah terang, maknanya kalau dia datang 15 hari sebelum genap, kalau darah dia didatangi darah 15 hari sebelum genap 9 tahun qamariyah, jika cukup syaratnya, maka itu juga dinamakan haid. Once dia tengok darah tu, darah keluar, bermakna dia tidak boleh melakukan solat. Sebab anak-anak kita biasa umur 7 tahun kita dah latih, umur 6 tahun kita dah latih. Bila dah umur 9 tahun, mungkin dia dah konsisten dah solat dia. Tiba-tiba darah keluar. So, dia pun cakap kat kita, mak, okey, saya nampak sekian-sekian, ada darah keluar. Kita beritahu dia, once dapat darah tak boleh solat. Katakan darah dia tu dah masuki waktu solat. Kita kata darahnya daripada
waktu zuhur sampai asar keluar contohnya, okey, ataupun waktu subuh ataupun mungkin waktu maghrib dan sebagainya. Mana bila nampak darah bermakna tak boleh solat. Kena hold solat. Bulan puasa dia tidak boleh puasa. Mana kalau pagi tak dia dah puasa, tiba-tiba waktu zuhur keluar darah, kita jadi bermakna puasanya kena dihentikan. Mana dia tidak boleh berpuasa. Mana tak terima pakai puasanya pada hari tersebut. Okey. Ini kerana apa? Ini kerana beramal dengan apa yang zahir, walaupun ketika itu belum pasti adakah darah tersebut akan mencukupi 24 jam haid ataupun sebaliknya. Okey. Hukum di sini kita tengok bila dah sampai umur haid. Umur yang sepatutnya umur yang kita kata boleh dikatakan dah cukup untuk dia mengalami haid. Bila tengok darah, kena berhenti solat. Kalau dia tengah berpuasa, puasanya batal. Okey? Walaupun ketika itu belum cukup lagi 24 jam. Bila belum cukup 24 jam, tak tahu lagi kan? Tak tahu lagi ini darah haid ke tidak. Tapi tetap kena berhenti solat berdasarkan hukum zahir. Okey, maknanya maksud dia berhenti solat bila darah tu ada lah. Okey, bila darah tu kita tengok darah tu ada. Sepanjang solat zuhur tu darah ada sampai asar. Tak cukup lagi 24 jam, tapi kita kena stop dah. Ataupun daripada bila sebelum subuh bangun tengok darah dah ada. Sampai dah habis subuh. Tak boleh solat lah. Walaupun belum tentu lagi darah tersebut adalah darah haid. Okey, kita memang tak boleh buat hukum pun lagi. Ni darah haid dah ni. Tak betul. Kalau kita cakap gitu salah. Kita tak boleh kata lagi darah haid. Okey. Kemungkinan haid, kemungkinan tidak. Bergantung pada syarat dipenuhi ataupun tidak. Tu kita kena ingat. Okey, tapi hukumnya begitu. Hukumnya begitu. Okey. Samalah juga kita. Kan? Yang kebiasaan haid ini. Kita kata ini haid dah ni. Mana kita berhukum berdasarkan adat. Okey, tapi katalah bila umur berona ni kadang-kadang dia tak jadi juga. Kan? Boleh berlaku kalau berlaku istihadah. Adakah itu pasti haid? Adakah pasti itu haid? Kan? Jadi kita kena tengok seterusnya. Tapi hukum dia bila tengok darah tak boleh solat. Okey. Yang kedua, jika darah tersebut terhenti sebelum mencukupi 24 jam. Ini jelas bahawa wanita ini tidak berhaid. Kalau dia berhenti sebelum 24 jam. Okey? Maknanya apa? Maknanya itu bukan haid. Bagi anak yang baru pertama kali mengalami darah. Bangun pukul 7 pagi ada darah. Okey? Ada darah sampai pukul 8. Okey? Lepas tu tengok pula tak ada dah darah. Berhenti. Cek kat dalam. Mak kata okey, cuba cek kat dalam. Tak ada juga. Kering. Okey? Sampailah waktu zuhur kering lagi. Kita kata segitu pun cakap kat anak kita. So dia solatlah. Okey? Sebab masa tu tak ada darah. Jadi maka sembahyang yang ditinggalkan pada masa keluar ini, poin yang kedua nak cakap, kalau kalau anak-anak itu anak yang belum balik, dia tidak adalah kewajipan untuk qadanya sebab dia belum balik. Sebab balik ni apabila dah dia mengalami haid. Okey. Jadi dalam ayat ni menyatakan maka ini kalau kita apply kepada orang yang sudah ada kebiasaan. Sekiranya darah tersebut terhenti sebelum 24 jam, ini jelas bahawa wanita ini tidak berhaid, maka sembahyang yang ditinggalkannya pada masa keluar darah itu wajib diqada kerana darah yang keluar itu bukanlah haid dan tidak wajib mandi. Ini nak cakap macam ni. Okey, yang kedua ni dia nak cakap macam ni. Katakanlah, okey, yang datang itu runcit, darah tu keluar runcit. Okey, darah itu keluar runcit. Dengar bahasa ustazah tak sebut haid itu datang secara runcit.
Sebab belum. Kalau kita bertanya, kita tak boleh kata, Ustazah saya head sekian. Kita cakap saya keluar darah pada sekian. Daripada tarikh sekian. Okey, kalau kita dah awal-awal lagi kita cakap head, buat apa tanya Ustazah, dah kita dah bagi hukum. Patut saya istihadah daripada 16 gini ni. Okey, kita dah bagi hukum. Ustazah tak payah jawab lah, dah bagi hukum dah kan. Cara betul kita bertanya soalan ialah, Ustazah saya pada tarikh 1 hingga 3 hari bulan keluar darah sekian warna, bau dia begini, banyak ke sikit, kita beritahu semua. Okey, dan kalau kita ada tanda-tanda mak haid, okey, masa ni sehari sebelum ni Ustazah saya ada rasa sakit perut, itu tanda biasa semari haid. Okey, semua maklumat tu penting, ya. Semua maklumat tu penting. Bila berlaku istihadah, Ustazah akan tanya semua maklumat tersebut. Okey, jadi poin kedua ni, dalam slide 40 ni, jika darah tersebut terhenti sebelum cukup 24 jam, ini jelas bahawa wanita ini tidak berhaid, maka sembahyangnya ditinggalkan masa keluar darah itu wajib diqada. Ingat tak dulu sebelum ni masa pengiraan 24 jam yang Ustazah bagi rajah darah runcit tu, yang dua hari lepas. Okey, kita tengok bagaimana bila darah runcit. Okey, bila darah runcit, kita kata datang pada 1 hingga bila darah runcit kita kena cek maksimal dia 15 hari. Katakanlah darah itu kita bilang daripada 1 hari bulan sampai hari ke-15, tengok bila hari ke-15 tu kita gabung ke semua jam tersebut, tak cukup 24 jam. Bila tak cukup 24 jam, dulu kita dah tinggalkan solat masa darah. Sebab apa? Sebab kita berhukum pada zahir. Masa mari darah, kita tak solat lah. Kan? Betul dah. Yang kita buat tu betul dah. Tapi pada 15 hari bulan tu, kalau darah jenis darah runcit, kita gabung semua, tengok tak cukup 24 jam. Bagaimana? Kita kena qada solat yang lepas. Tapi kalau anak tu baru lahir pula dah. Baru permulaan haid, bermakna dia belum balik lagi lah. Maknanya tak jatuh lah wajib dia qada. Tapi kalau berlaku pada kita, orang yang sudah ada, yang dah umur balik ni, ya, sebab anak-anak kita once dia mengalami haid baru, dikira sebagai balik. Ataupun dia memang umur 15 tahun tak mari haid lagi. Ulama kata mari haid ke tak mari haid, umur 15 tahun 15 tahun pun mestilah Qamariah kan, tetap dikira sudah umur balik. Mana katalah umur 17 tahun baru dia keluar darah, contohnya lah, kan, umur 17 baru keluar darah. Bukan kita kata sebelum baru balik, tak. Itu kena faham. Dia sudah umur balik 15 tahun, kalau dia tak mari darah juga umur 15 tahun, dikira sudah balik. Okey, andai kata dia pertama kali mengalami pada umur 17 tahun. Walaupun itu pertama kali, tapi sebab dia dah balik umur 15 tahun tadi, bermakna solat hak dia tinggal sebelum ni tu, waktu darah mari, dia kena qada daripada 1 hari bulan tu, mana-mana waktu. Sebab dia datang runcit. Kebetulan contohnya lah, kebetulan hak mari darah tu terkena waktu solat. Kalau tak terkena waktu solat, dia solat lah kan, sebab dah kering kan. Kita tengok tadi, kalau tengok zahir, kita zahirnya tak berdarah, kita solat. Okey, jadi kena tengok balik. Begitu juga pada wanita yang muqtadah, yang sudah ada kebiasaan. Sebelum-sebelumnya okey, tiba-tiba dia berona, tiba-tiba bulan puasa dia mari gitu. Sebelum puasa tak, lepas puasa dia mari runcit kita pun tunggu hari ada hari mari, ada hari tidak, tunggu 15 hari. Kalau tunggu 15 hari tak cukup 24 jam, bermakna apa? Bermakna puasa kita kalau pada hari-hari suci tu sah. Dan puasa yang kita tinggal pada hari-hari kita berdarah tu adalah kena qada. Faham tak? Okey? Harap-harap Ustazah boleh faham. Okey? Begitulah. Mana kita kena tengok, ya, situasi ini. Okey.
Yang ketiga, poin ketiga, sebaliknya jika darah itu terhenti setelah mencukupi 24 jam atau lebih selagi mana tidak melepasi 15 hari 15 malam, maka jelas bahawa ia adalah haid. Okey, kita tadi kan, kita tengok mari runcit, tunggu sampai 15 hari. Kita nak tengok kata ni haid ke tidak, sampai 15 hari cukup 24 jam bermakna confirm haid. Jadi katakanlah kita ada puasa sebelum ni, pada hari-hari suci tu kebetulan ada sehari dalam tempoh 15 hari tu ada hari haid, ada tidak, tapi bila campur semua tak cukup cukup 24 jam. Hari yang kita berpuasa tersebut, hari nakak tersebut tidak dikira. Puasa tersebut tidak diambil kira kerana semua hari-hari ini digabungkan dikira sebagai darah haid, sebagai hari-hari haid, termasuk hari nakak. Okey? Itu kita kena faham betul-betul. Jadi bagi darah runcit, kalau darah yang berterusan, sama ada berterusan itu memang keluar sepenuhnya ataupun berterusan itu dengan gabungan nakak sekali. Sebab nakak ini bukan nakak, fatrah. Bila walaupun dengan gabungan fatrah, iaitu darah ada kat dalam cuma tak keluar, jadi dia tetap dikira berterusan 24 jam. Dalam sehari itu ada darah keluar, ada darah tak keluar, tapi cek kat dalam ada, jadi kita tetap kira itu berterusan. Okey? Tu kena faham. Biasanya masalah runcit inilah yang kita pening kepala. Kalau berterusan mudah, berterusan mudah. Kalau yang runcit ni yang kita kena campur-campur. Lama mana nak tunggu ustazah? Selama mana ahlan wa sahlan Datuk, segannya saya. Okey, lama mana kita kena Datuk Muhammad Daud Bakar bersama kita. InsyaAllah saya cuba kongsi ilmu saya Datuk setakat yang saya ada di hasil daripada pembacaan, perbincangan dengan Tok Guru dan sebagainya. Okey. Jadi dan darah yang keluar runcit-runcit ini, kita kena ingat kita mesti kira sampai 15 hari. Ustazah dah ulang banyak kali dah. Kalau runcit ini cukup pada hari yang ke-7, cukup 24 jam, confirm haid. Selagi mana tak cukup, kita kena tunggu sampai 15 hari. Itu maksimal dia. Pada 15 hari bulan, itulah baru kita boleh buat keputusan sama ada darah yang keluar ini haid ataupun bukan. Dan dia akan memberi kesan kepada apa yang berlaku sebelum ini. Apa yang berlaku sebelum ini. Itu dari sudut, adakah kita wajib qada solat sebelumnya, adakah kalau kita puasa kita itu terpakai atau tidak, dan kalau kita tinggal puasa, adakah puasa tersebut perlu diqada ataupun tidak. Terima kasih Datuk Suhaimi. Okey. Jadi kita kena tengok kita ni macam mana cara darah kita keluar. Yang runcit kita kena berhati betul-betul. Kita kena tahu cara pengiraan 24 jam. Okey, poin yang keempat, jika dilihat darah sudah berhenti, bersih luar dan dalam, kalau darah dah berhenti, maka dihukumkan suci. Tak perlu tunggu 24 jam. Wajib mandi jika darah yang keluar cukup 24 jam. Maksudnya begini, kalau darah kita tu tadi dah keluar dan memang cukup 24 jam, dan selepas dia kering, kita ambil kapas, kita cek pun dah kering, ataupun ada keluar tanda suci yang Ustazah sebut tadi, keluar cecair putih, al-qassatul bayda, ataupun dengan cara yang biasanya kita lakukan, ambil kapas, kita cek kat dalam faraj, tengok keluar suci, memang bersih, masa tu oleh kerana darah tu cukup 24 jam, kita wajib mandi. Tetapi kalau pada hari ke-15 itu kita dah campur-campur semua darah runcit tersebut, darah yang keluar putus-putus tersebut, tak cukup 24 jam, bermakna kita tak wajib mandi. Sebab itu bukan darah haid.
Ustazah dah lama 15 hari, betul lah 15 hari, tapi sebab kita campur darah-darah tersebut tak cukup 24 jam. Bila tak cukup 24 jam bermakna kita tak wajib mandi. Okey, itu kita kena faham. Bermakna orang yang mengalami darah runci ini dia kena tengok dari sudut kenapa penting dia perlu tentukan cukup 24 jam atau tidak. Kerana kalau cukup 24 jam dari sudut mandi, dia kena wajib mandi. Dia wajib mengangkat hadas besar. Okey. Yang kedua, kalau tak cukup 24 jam, dia kena pandang ke belakang. Kena tengok review balik hari-hari sebelum ni. Sebab tu Ustazah sebut tanda. Mesti ada catatan yang lengkap. Bila masa nakak, bila masa fatrah, bila masa darah keluar. Catat secara detail. Semua tu. Warna darah dan sebagainya. Supaya kita nanti bila dah hari ke-15 tu, penghujung hari ke-15 lah, maknanya dah habis, tamat, cukup 15 hari 15 malam, kita pun kira tengok-tengok cukup 24 jam. Bermakna kalau ada hari-hari nakak antara tadi tu lah berlaku, mana ada hari tak mari, ada hari mari, ada tak hari, kita pun capur, tengok-tengok hari yang bersih, kita solat, kita puasa kalau bulan Ramadan. Bermakna kalau cukup 24 jam pada 15 hari bulan itu, puasa kita tak sah. Okey, tapi kalau tak cukup 24 jam pula, bermakna hari-hari yang kita tinggalkan solat sebelum ini, kita kena qada kembali. Okey. Ustazah harap boleh faham ya. Dan yang terakhir, poin terakhir pada slide 40. Jika darah keluar kembali pada tempoh kemungkinan haid. Nampak? Sekarang ni jika darah keluar kembali dalam tempoh kemungkinan haid, maka ibadah yang dilakukan semasa berhenti darah itu tidak sah dan perlu diqada. Ini nak bagi tahu. Okey, nak bagi tahu. Okey, contohnya yang terakhir ni tadi Ustazah dah cerita dari sudut dah hari ke-15. Ini senario lain. Katakan kita keluar darah 3 hari berturut-turut. Okey, 3 hari berturut-turut. Kemudian berlaku nakak. Nakak iaitu suci luar dan dalam. Darah tak keluar dah. Tengok cek kat dalam pun tak ada. Okey, 3 hari berturut-turut ni dah cukup dah 24 jam. Dah confirm dah haid. Lepas tu berlaku nakak. Okey, bila berlaku nakak, kita pun cek semua-semua, kita pun mandi wajib. Kita pun solat. Okey? Terutama bagi mereka yang tak pernah mengalami keadaan macam ni. Okey, seperti Ustazah sebut, ulama menyatakan bahawa kalau bagi mereka yang pertama kali mengalami nakak seperti ini dan bukan adat dia bila mari haid tu keluar darah, nakak keluar darah, bukan adat dia, maka dia wajib mandi dan solat dan puasa kalau bulan Ramadan masa dia nakak. Okey, kalau dia nakak tu sebelum subuh lah. Kalau nakak dah selepas subuh, tak wajib dah puasa. Jangan silap faham ya. Sebab ada barunya orang tanya Ustazah, saya dijangkakan cukup 15 hari 15 malam pada pukul 11. So saya boleh puasa tak pada hari yang kata, sebab dia akan separuhnya dia sudah masuk hari ke-16. Tak boleh. Kita akan kalau suci kita sebelum subuh, barulah kita boleh berpuasa untuk hari berkenaan. Okey, berbeza dengan orang yang belum mandi wajib. Dia dah suci sebelum subuh, tapi dia mandi selepas subuh. Dia tetap boleh puasa sebab dia sudah suci. Okey, poin dia suci sebelum subuh. Okey. Ini senario, kembali pada senario Ustazah nak cerita. Okey. So sekarang ni darah 3 hari, kemudian nakak, bersih, suci. Kita katakanlah 2 hari. Ustazah bagi contoh 2 hari. Pada hari berikutnya keluar lagi darah. Keluar darah katalah sampai 3 hari. 3, 2, 3. 8 hari keseluruhan. Lepas tu kering. Tak datang dah. Kering sampai sudah sehinggalah haid berikutnya. So kita kata nakak ini, masa nakak tadi dia solat. Masa nakak tadi dia puasa kebetulan bulan Ramadan. So adakah sah puasa dia? Adakah sah solat dia? Okey, oleh kerana
darah keluar kembali, maka ibadah yang dilakukan masa nakak ini adalah tidak sah. Mana puasa dia kena ganti walaupun dia puasa masa nakak tersebut. Okey, seperti yang Ustazah sebut, ini adalah qaul yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Itu yang kita pegang. Itu berdasarkan pada qaulus sahbi, yang mana hari-hari tersebut digabungkan semua, mana pada hari-hari haid dan juga hari-hari nakak digabung, semuanya dikira sebagai hari-hari haid. Okey, itu maksud poin yang kelima pada slide 40. Okey, pada slide berikutnya, slide 41, pada yang baru join, sebenarnya saya sertakan ada slide yang Ustazah berikan supaya untuk memudahkan kefahaman. Okey, contoh di sini kita merujuk kepada kes anak-anak yang baru pertama kali datang haid. Okey, Lana berumur 9 tahun dan pertama kali melihat darah keluar seperti berikut. Okey, kita tengok pada 1 Mac pukul 8 pagi daripada bermula pukul 8 pagi sampai 2 Mac 6 petang besoknya. Darah tu berterusan keluar sampai 6 petang besoknya. Okey, pada 1 Mac keluar pada pukul 8 pagi, 2 Mac darah stop, darah berterusan sehingga pukul 6 petang. Lepas pukul 6 berhenti. So, cukup tak 24 jam? Memang cukup, sebab pukul 8 pagi 1 hari bulan sehingga 8 pagi 2 hari bulan cukup 24 jam confirm haid. Okey, tetapi selepas pada pukul 6 petang haidnya berhenti sehinggalah 5 hari bulan Mac. Kita nampak daripada rajah tersebut darahnya berhenti lama, nakak. Di sini berlaku nakak, iaitu bersih luar dan dalam. Ya, kalau fatrah, Ustazah sebut fatrah tu darah tak keluar, tapi kat dalam bila cek dengan kapas ada darah. Itu fatrah. Okay, sebab tu kita tak boleh guna perkataan fatratun nakak. Salah, sebab dalam bab darah ini fatrah dia ada makna dia tersendiri, nakak ada makna dia yang tersendiri. Walaupun dalam bahasa Arab fatrah itu maksud tempoh. Kita cakap Melayu maknanya dalam tempoh nakak. Tapi kita tak boleh sebut fatratun nakak sebab itu memberi makna yang kontradik. Fatrah ada makna tersendiri, nakak ada makna tersendiri dalam bab darah wanita. Okey. Okey, jadi pada 6 dan 10 hari bulan keluar balik pukul 2 petang. Okey. Keluar balik daripada bermula 6 bulan pukul 2 petang 10 sehingga 10 Mac ya. Kemudian pada 11 hari bulan hingga 13 hari bulan berlaku kembali nakak, darah tak keluar kembali. Pada 14 Mac keluar balik dan pada 15 Mac berhenti. Jadi bila kita tengok memang confirm dah cukup 24 jam. Pada hari 1 dan 2 hari bulan tu dah confirm dah 24 jam. Cuma di sini nak cakapnya bagi anak-anak yang baru datang kita kata mengalami haid ini, ataupun mungkin kita orang yang dah muqtadah, yang ada kebiasaan haid tapi pertama kali berlaku begini. Bermakna apabila darah yang pukul 6 petang darah berhenti. Kita tengok pada 2 hari bulan darah berhenti. Kita pun tengok darah berhenti. Anak kita cakap darah dah berhenti. Cek kat dalam tak ada. Dia pun mandi wajib. Sebab apa mandi wajib? Dah cukup 24 jam tadi. Sebab darah dia keluar pukul 8 pagi dan berhenti pukul 6 petang pada 2 hari bulan. 24 jam cukup pada 8 pagi 2 hari bulan. Jadi dia pun mandi wajib dan dia solat maghrib, solat isyak, sehinggalah 3 hingga 5 hari bulan pun dia nakak. Masa tu dia melakukan ibadat sembahyang. Kalau bulan puasa, bulan Ramadan, dia pun puasalah pada 3 hari bulan, 4 hari bulan dan 5 hari bulan. 2 hari bulan tu dia tak boleh puasa dah kan, sebab dah
dah petang baru dia dia suci. Okey. So dia puasa dan solat pada 3 hingga 5 hari bulan. Okey. Tiba-tiba 6 hari bulan datang keluar darah balik. Okey. Keluar darah balik. Jadi dia stop kembali solat. Confirm dah tadi yang dia semayang, yang dia solat sebelum ini, yang dia puasa sebelum ini tak dikira. Dan begitulah sampai 15 hari bulan, lepas tu darah terus suci, darah terus berhenti. Jadi kita tengok di sini dia cukup 24 jam, bermakna ibadat yang dilakukan pada 3 dan 5 hingga 5 hari bulan itu adalah ibadah yang tidak sah. Jadi kalau bulan puasa dia tu tak terima pakai, dia kena ganti balik. Okey? Berbeza kalau tak cukup 24 jam. Okey? Ustazah harap banyak kali dah Ustazah ulang benda ni, harap boleh faham. Okey. Jenis-jenis tempoh suci. Kita masuk pada jenis-jenis tempoh suci. Tempoh suci ni ada 3 jenis. Yang pertama, suci antara 2 haid. Yang kedua, tempoh suci antara haid dan nifas. Dan yang ketiga, antara nifas dan haid. Okey? Haid dengan haid, suci antara haid dengan haid. Antara 2 haid. Suci antara haid dan nifas. Dan yang ketiga, suci antara nifas dan haid. Okey? Kita tengok suci antara 2 haid. Minima suci dia adalah dia ada 3. Minima suci, maksimum suci, dan juga kebiasaan suci. Jadi untuk minima suci ini aqallut tuhur, okey, tempoh minima suci menurut jumhur, iaitu mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i, tempoh suci dia adalah 15 hari minima. 15 hari 15 malam. Bermakna bila kita mengalami haid 1, 2 sampai 8 hari bulan, okey, lepas tu kita suci bila cukup minima 15 hari 15 malam suci, datang darah berikutnya adalah darah haid. Okey, tetapi kalau berlaku pada baru suci 12 hari tiba-tiba keluar darah kembali, katalah keluar selama 3 hari contohnya, okey, ataupun mungkin keluar sehari dan sebagainya, contohnya lah, tidak berterusan. Jadi kita kena sempurnakan hari suci itu sehingga cukup 15 hari minima suci. Kita tak boleh nak kata darah yang keluar pada hari ke-13 suci tersebut sebagai darah haid. Okey, ini mengikut jumhur fuqaha. Walau bagaimanapun dalam mazhab Hambali dia kata 13 hari 13 malam itu adalah minima suci. Kenapa berbeza Ustazah? Ustazah dah sebut bab haid ini dia sudut maksima, minima haid ke ataupun suci adalah berdasarkan pada istiqra. Ini adalah ijtihad, pemerhatian para kita Imam Syafi'i, kita kata itulah kita kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dia buat kajian-kajian berdasarkan pemerhatian pada zamannya, dikeluarkan hukum apa itu minima, apa itu maksima dan sebagainya bagi haid dan juga bagi suci. Okey, kalau tanya Ustazah ada dalil ke? Tidak, ini semua adalah berdasarkan istiqra. Ketika mana tidak ada dalil daripada Al-Quran dan hadis, maka di situ berdasarkan kepada ijtihad. Okey, jadi ia adalah berdasarkan istiqra, pemerhatian para ulama terdahulu dan kemudian diturunkan ilmu kepada kita. Okey, jadi memang betul kalau bagi mereka yang terlibat dengan kes-kes darah sini adalah memang kita melihat kepada kebiasaan. Bila disebut 6-7 hari kebiasaan, memang kebanyakannya 6-7 hari itu kebiasaan. Walaupun ada orang datang 15 hari, ada orang datang
sehari dan sebagainya. Okey, tapi kebanyakannya kebiasaan haid dia sekian. Begitu juga dari sudut tempoh suci. Kebiasaannya 15 hari suci. Sebab tu ulama kata paling minimal 15 hari suci. Mengikut jumhur fuqaha, tapi Hanbali kata 13 hari. Dan 13 hari ini ada kes ustazah nak sebut, ada dia daripada kecil, daripada first time mula-mula dia mengalami haid, memang suci dia 13 hari, dan dalam family dia memang 13 hari suci. So mana satu nak pakai ustazah? Mazhab Syafi'i kata 15, Hanbali kata 13. Ustazah bagi keputusan pakailah ikut uruf dia, sebab uruf dia daripada mula-mula adalah 13. So kita tak akan bagi hukum pada dia kena sempurnakan sampai 15 hari minimal suci. Jadi sebenarnya berdasarkan pengalaman ustazah untuk selesaikan kes ini, dia adalah case to case basis. Kita belajar kaedah umum ini. Kita belajar 15 hari maksimal haid, 15 hari minimal suci. Tetapi kita tak boleh nak hukum apabila berlaku istihadah, misalnya kita kata 15 hari haid, 15 hari berikutnya adalah istihadah. Katalah darah tu keluar berterusan daripada 1 hari bulan sehingga 30 hari bulan. Kita pun dah belajar, ustazah ajar maksimal haid 15 hari, minimal suci 15 hari. Kita pun cakap pada orang tu, okey, ataupun kita buat keputusan diri kita 15 hari haid, 15 hari berikutnya adalah istihadah. Tak semestinya. Bukan semestinya. Berdasarkan pengalaman ustazah menyelesaikan masalah haid dan juga pembacaan dan juga penyelesaian masalah. Ya, bagi mereka yang berterusan begini, kita memang nak tak nak kena tengok kepada sama ada kita akan menerima pakai tamyizud dam, perbezaan warna darah, ataupun pada adat bagi yang muqtadah. Okey, bagi anak yang pertama kali, kita tengok sama ada dia tu mumayyizah ataupun ghair mumayyizah, boleh bezakan darah ataupun tidak. Okey, cukup syarat tamyiz ataupun tidak, ya. Kita akan masuk insya-Allah dalam masa terdekat. Kalau tak sempat hari ini, mungkin bermula 2 hari lagi kita akan masuk bab istihadah. Okey, itu aqallut tuhur, minimum suci adalah 15 hari 15 malam dalam mazhab Syafi'i dan juga Hanafi dan Maliki. Kita kena ingat ini adalah dalam mazhab Syafi'i 15 hari 15 malam minimal suci. Okey, tempoh maksimal suci ada tak? Tak ada. Kenapa tak ada ustazah? Sebab ada orang tak ada haid. Ada orang haid dia sehari. So dia tidak ada maksimal suci. Okey, ada orang dia datang sekali je seumur hidup. Sebab tu ulama tidak meletakkan maksimal suci. Minimal ada. Kenapa minimal ini perlu dipenuhi? Untuk menentukan bahawa darah berikutnya haid ataupun tidak. Maksimal, tengok orang, kita orang ada 28, 29, ada kita orang 26 ada. Tapi ada juga orang tak mengalami haid. Okey, ada juga orang yang mengalami sekali saja dalam hidup. Ada orang yang mengalami 3 bulan sekali. Ada orang yang mengalami 6 bulan sekali dan macam-macam. So dia tidak ada maksimal suci. Okey, tidak ada maksimal suci untuk tempoh antara dua haid. Minimal ada, maksimal tidak ada penentuan. Okey, tidak ada had maksudnya. Okey, tempoh kebiasaan haid ini bergantung kepada tempoh kebiasaan suci bergantung pada kebiasaan haid kita. Kalau kebiasaan haid kita, kalau kita tengok ulama sebut kebiasaan haid adalah 6 hari atau 7 hari. Kalau kebiasaan 6 bermakna kebiasaan suci adalah 24 hari. Kalau kebiasaan haid dia 27 hari, 7 hari bermakna kebiasaan suci adalah, ataupun kita kata ghalibut tuhur adalah 23 hari. Okey? Okay, seterusnya kita masuk kepada tempoh suci antara haid dan nifas. Tadi haid dengan haid berikutnya. Ada minimal dia, tidak ada maksimalnya, dan ada kebiasaan tempoh kebiasaan suci. Okey? Tempoh suci antara haid dan nifas. Haid dan nifas. Macam mana pula ustazah?
Okey, ini biasanya merujuk pada orang yang mengandung. Sebab dalam mazhab Syafi'i, orang yang mengandung jika keluar darah cukup syarat-syarat dia, maka dia dikatakan darah yang keluar itu yang cukup syarat dikatakan sebagai haid. Tapi bukan darah yang keluar ketika sakit nak beranak. Ketika sakit nak bersalin, di masa contraction ada darah keluar, darah itu dah mutlaq. Itu bukan darah haid. Tetapi kalau katalah dia baru mengandung 2 bulan, mungkin dah 3 bulan sebagai bleeding, dan bila berlaku perdarahan cukup 24 jam, ulama Syafi'i kata, dalam mazhab Syafi'i itu adalah haid. Tak andai kata kita kata berlaku begini ketika mengandung, ulama memutuskan cukup syarat haid, iaitu apa dia salah sebut ada 4 syarat kan. Dari sudut kita kata pertamanya apa dia, mesti mengalir keluar, memang darah keluar dah kan, kita nampak darah keluar. Itu yang kedua, tak cukup, mesti tak kurang daripada 24 jam, iaitu cukup 24 jam. Yang ketiga, tak melebihi 15 hari, 15 malam. Dan yang keempat apa dia, mesti kita kata keluar pada masa kemungkinan haid. Okey. Jadi tempoh suci antara haid ini, antara haid dan nifas, apa dia, tiada had minimum bagi sekurang-kurang suci antara haid dan nifas. Nampak tak? Ulama memutuskan dalam mazhab Syafi'i tiada had minimum. Okey, tiada had minimum. Contoh yang diberi dalam ni contoh yang diberi dalam ni, seorang wanita hamil ketika melihat darahnya keluar kadar sehari semalam, sejam kemudian darah itu berhenti dan wanita itu pun bersalin. Okey, jadi darah yang sebelum dia bersalin tu haid, cukup 24 jam. Darah yang keluar selepas bersalin adalah nifas. Okey, ataupun kita berlaku begini. Okey, dia tidak ada sekurang-kurang suci. Bila kita kata tidak ada sekurang-kurang suci, bermakna apa? Maksudnya tidak semestinya haid dan nifas ini ada gap suci. Kemungkinan dia bersambung. Contoh Ustazah bawa, katalah dia mengalami haid, keluar darah ni cukup 24 jam, keluar darah sampai masa dia nak bersalin. Darah keluar daripada sebelum dia sakit nak beranak lagi, darah dah ada, tak sakit lagi, maknanya kita kata seminggu sebelum dia nak beranak contohnya, ataupun 2 minggu sebelum, katalah darah tu pun kita kata berterusan keluar, kita kata ini haid, sampailah hari dia nak beranak, darah tu tetap ada, lepas beranak keluar darah lagi. So darah ini, haid ini bersambung dengan nifas, tak ada gap suci. Sebab tu ulama kata tidak ada minimum suci. So darah ini sehingga dia beranak itu dikira darah haid. Bila dia beranak, bila dia bersalin, perut rahim dah kosong, darah yang keluar selepas rahim kosong itu adalah darah nifas, walaupun dia bersambung. Jadi kita kata sehingga saat dia nak bersalin tadi, darah tu adalah darah haid. Nampak tak? Jadi dalam tempoh ini dia tak wajib solat. Berbeza dengan kes wanita yang dia mengalami haid pada awal mengandung, lepas tu tak, kemudian dia sakit nak beranak, sekarang ni sakit, ada contraction, sakit, ada darah keluar, darah tu bukan darah haid dan dia wajib solat. Dia masih wajib solat. Darah itu adalah darah istihadah. Okey, darah itu adalah darah istihadah. Dia dipanggil, ataupun istilah dia panggil damut tolak. Dia wajib solat. Okey, kalau dia tak mampu solat, maknanya dia kena qada lah, ya. Kalau dia tak mampu solat, tapi sepatutnya dia boleh solat dalam keadaan, sepatutnya dia solat lah. Kalau tak mampu duduk, baring. Kalau tak baring, macam mana? Mana cara-cara yang telah diajar oleh Islam. Kok mana pun dia wajib solat ketika itu. Okey. Okay. Jadi bila dah keluar anak, baru dinamakan darah nifas. Nampak tak perbezaan senario yang Ustazah bagi.
Okey. Dalam slide yang 51 itu yang Ustazah bagi tarikh-tarikh, Ustazah sebut di sini, bagi mereka yang mungkin tidak tidak melihat pada slide. Okay, pada 1 Februari hingga 7 November. Ketika itu darah keluar ataupun tidak, tak keluar. Masa 1 Februari hingga 7 November, masa tu dia mengandung 9 bulan 7 hari. Jadi dia tak ada darah keluar, dia dikira suci. Pada 8 November darah keluar sehari semalam. Dia tak ada sakit. Yang penting di sini dia tak sakit. Dia tak ada tanda sakit nak beranak. Darah keluar cukup 24 jam. Maka darah tersebut dikira darah haid. Okey. Pada 9 November darah berhenti pada pukul 12 malam. Pada 8 November hingga 1 pagi 9 November. Suci antara haid kita nampak di situ. Suci antara haid dan nifas 1 jam. Okey, ada gap suci. Ini contohnya ada gap suci. Ustazah cerita tadi, tak ada gap suci. Yang Ustazah nak cakap sebenarnya, haid, antara haid dengan nifas tak semestinya ada gap suci. Tak disyaratkan ada gap suci. Nanti kita akan tengok haid, nifas dengan haid. Okey, gap antara nifas dan haid. Sekarang kita bincang haid dengan haid, gap dengan nifas. Perlu syarat ada gap suci tak? Tak ada syarat. Okey, tak ada syarat minimal suci. Okey. Pada 9 November 1 pagi dia bersalin dan keluar darah. Selepas itu maka darah itu adalah darah nifas. Dan begitulah seterusnya sehingga maksimal 60 hari. Kalau keluar darah, maka semua darah tersebut adalah darah nifas. Okey? Seterusnya tempoh suci antara nifas dan haid. Tadi haid dengan nifas. Ulama kata tidak ada minima suci, bermakna darah tersebut kalau bersambung pun tidak ada masalah. Okey, pembeza dia hanyalah antara haid dengan nifas ialah nifas, darah yang keluar setelah anak keluar daripada rahim kita. Ataupun kalau mengalami keguguran itu makna janin itu telah keluar. Maknanya rahim sudah kosong. Okey, maknanya rahim sudah kosong. Dan kita perlu faham bahawa kalau gugur darah yang dikira nifas ialah darah yang dikira nifas ialah keguguran ialah sekiranya kelahiran tersebut, keguguran itu tersebut adalah pada peringkat alaqah dan mudghah. Jadi bila masuk bab nifas, Ustazah akan sambung. Sorry nak puasa tak boleh nak minum air, tekak dah kering. Okey, Ustazah nak terangkan secara ringkas slide terakhir sebelum kita berhenti. Suci antara nifas dan haid ada dua keadaan. Okey, nak faham macam ni je. Ustazah ambil hak mudah ya. Kalau kita maksimal haid, maksimal nifas itu 60 hari. Haid kita mari 60 hari. Silap. Nifas kita kita keluar selama 60 hari. So minimal suci untuk antara nifas dan haid adalah lahzah. Lahzah iaitu sedetik sahaja pun cukup dah. Maksudnya kalau cukup 60 hari, katakan cukup 60 hari, kita beranak pukul apa? Pukul 1 tengah hari. Lepas tu keluar darah. Katalah 1, katalah pukul kita beranak pukul 1, kita buat andaian pukul 2 kita nampak darah keluar. So pukul 2 tu adalah darah nifas. Bermakna pada hari yang ke-60 pukul 2 petang. Pada
Cukup 60 hari pada pukul 2 petang bermakna cukup 60 hari. Katakan selepas tu dia ada gap suci, darah kering, ada gap suci, katakan dalam tempoh lepas kering tu kita pun ambil darah, kita cek. Memang kita ambil darah, kita ambil kapas, kita cek darah tak ada dah. Darah tak ada. Makna itu bukti suci, ataupun mungkin keluar cecair putih ke. Okay. Mana-mana satu lah. Okay, jadi kita tengok dah suci. Tak lama selepas itu, bila kita dah cek suci, kita tengok ada darah keluar. Tadi dah cek suci dah, ada darah keluar. So darah yang kedua ini adalah darah haid. Sekiranya cukup syarat dia lah. Kita tak boleh namakan dia darah nifas, sebab sudah ada gap suci, sudah ada suci walaupun lahzah. Itu jadi kita kena ingat minima suci antara nifas dan haid ialah lahzah. Kalau dia nifas selama 60 hari, dia pergi kepada maksimal. Tetapi kalau dia tidak melepasi 60 hari lagi, dia tidak melepasi 60 hari lagi, katalah dia beranak pada 1 hari bulan, 1 hari bulan 4 hari tu dia beranak. Okey, 1 hari bulan 4 dia beranak. Kalau lepas tu keluar nifas selama 10 hari, kemudian kering, darah kering, cek kat dalam memang kering, tak ada, kapas tu putih bersih, keluar, suci, mandi. Mandi wajib mana? Okay, mandi wajib, lepas solat. Kemudian pada selepas 10 hari suci, keluar darah balik. Darah ni darah apa? Darah haid ke darah nifas? Dia adalah darah nifas. Penting kita memahami bahawa selagi mana dalam tempoh 60 hari nifas, selagi mana dalam tempoh 60 hari, darah tu keluar dalam tempoh 60 hari, darah kedua keluar dalam tempoh 60 hari, bukan selepas 60 hari seperti senario tadi. Darah kedua berlaku dalam tempoh 60 hari lagi. 10 hari keluar darah nifas, gap suci. Selagi mana gap suci ini antara darah nifas yang pertama dengan darah berikutnya tu kurang daripada 15 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 14 hari keluar darah. Darah kedua adalah darah nifas. Tetapi kalau antara darah nifas yang pertama ini, yang dia keluar 10 hari tadi, kemudian ada gap suci 15 hari dan ke atas, okey, maka darah kedua yang keluar selepas 15 hari suci itu sekurang-kurangnya 15 hari suci, maka darah kedua itu adalah darah haid. Okey, boleh faham ya? Bila cukup minima suci, sekiranya darah kedua itu keluar dalam tempoh 60 hari. Jadi kalau ada gap kurang daripada 15 hari, darah kedua adalah darah nifas. Kalau gapnya 15 hari ke atas, bermakna darah yang keluar adalah darah haid, darah kedua. Begitu juga kalau kita beranak, kita bersalin pada 1 hari bulan, darah tak keluar kecuali setelah suci 15 hari. Hari yang ke-16 keluar darah tu, darah apa? Nifas ke? Masih lagi dalam lingkungan 60 hari, betul tak? Darah apa? Darah haid, bukan darah nifas. Sekali lagi Ustazah ulang. Kita bersalin, darah tak keluar. Dan darah tu tak keluar cukup kita 15 hari ataupun lebih, maka darah yang keluar selepas tempoh suci tersebut dikira darah haid, bukan darah nifas. So macam mana Ustazah? Kita tadi wajib mandi. Mandi apa tu? Mandi wiladah, bukan mandi kerana bersih daripada nifas. Sebab kita tak berlaku nifas ni, nampak tak? Daripada tarikh kita beranak, darah tak keluar. So kita mandi di sini adalah mandi wiladah. Tapi kalau kita wajib mandilah sebab kita beranak tadi, mandi wiladah, solat, tiba-tiba suci tu telah berpanjang sampai 15 hari. Tapi kalau kita tempat bersalin,
darah tak keluar, jaranglah berlaku. Tapi ini nak cerita hukum. Darah tak keluar, tiba-tiba pada hari ke-10 darah keluar. Ni kita dah mandi wiladah ni. Wajib mandi. Kita solat semua-semua, pada hari ke-10 keluar darah. Darah ini adalah darah nifas. Faham tak? Itu yang kita kena faham dari sudut hukum. Okey? Jadi dalam sini tadi ni dia kena solat lah. Dia dah mandi wiladah, dia wajib solat, dia wajib puasa di sini. Okey? Dan nifas ia bermula pada 10 hari bulan tu. Okey? Nifas dia bermula pada 10 hari bulan. Ustazah akan detailkan nanti pada bab nifas. Okey? Sebab ni Ustazah nak tunjuk dari sudut minima suci antara dua haid, minima suci antara kita kata haid dan nifas, dan akhir sekali minima suci antara nifas dan haid. Okey, Ustazah rasa cukup setakat tu dulu. Ustazah minta maaf kalau ada yang tak terang. Kalau ada soalan, tinggalkan pada ruang komen. InsyaAllah Ustazah jawab selepas ini. Okey, kita sama-sama doa dulu. Okey, auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.